Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sidang jemaah surau An-Nur, Banda Puteri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sedang menghadapi kekangan daripada ancaman COVID-19 dengan SOP, PKP dan sebagainya, kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan usaha-usaha kita menimba ilmu, mencari ilmu, berbincang tentang ilmu, perkara-perkara yang sangat penting untuk kita semua, iaitu untuk kita benar-benar berusaha membersihkan hati kita daripada perkara-perkara. Kita nak kenal pasti perkara-perkara yang perlu kita jauhi, dan kita nak hiasi hati kita dengan perkara-perkara yang perlu kita hiaskan, perkara-perkara mahmudah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita dah mula berbincang tentang syukur. Jadi insya-Allah pada kali ini kita pun nak berbincang juga, ataupun kita nak sambung perbincangan kita ini berkenaan dengan syukur insya-Allah. Jadi pengarang meneruskan dalam kita kata perenggan yang seterusnya ini, kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun ia daripada 3 perkara. Jadi syukur ini, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia terdiri daripada 3 perkara. Pertama ialah ilmu. Ilmu lah. Yang kedua kelakuan. Yang ketiga pekerjaan. Ini istilah kitab ni lah kan. Kalau kita nak terjemahkan ataupun dalam istilah moden kita hari ni, yang pertama ialah tentang ilmu, iaitu tentang pengetahuan kesedaran kita. Yang kedua ialah kelakuan. Kelakuan ni maksud dia sikap. Kita faham gitu. Kelakuan tu maksud dia sikap. Yang ketiga ialah pekerjaan. Pekerjaan iaitu amalan, perbuatan kita. Jadi ada 3 komponen ini yang mana akan menimbulkan akan adanya ilmu tadi. Syukur tadi. Tentang syukur tadi. Maka kata pengarang lagi, adapun ilmu, macam mana yang kata ilmu itu akan menyebabkan melahirkan syukur, boleh menyebabkan lahirnya syukur. Maka kata pengarang, adapun ilmu, maka bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daya daripada yang lain daripadanya. Itu satu. Yang dikatakan ilmu di sini kesedaran, yang mana kita tahu, kita sedar sungguh-sungguh, kita yakin, kita sungguh percaya sungguh-sungguh bahawasanya semua nikmat itu tak lain dan tak bukan datangnya daripada Allah Ta'ala. Sebab hakikat sebenar tidak ada yang mampu memberikan kepada kita apa-apa nikmat melainkan Allah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mampu. Tidak ada daya daripada yang lain daripadanya. Tak ada daya, tak ada kekuatan, tak ada kebolehan, kemampuan. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu sebab jua menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripadanya, hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Pengarang nak bagi tahu, kalaulah kita, walaupun kita nampak yang kita dapat satu-satu nikmat itu daripada orang lain lah, maknanya daripada makhluk, daripada orang lain, maka kita masih lagi kena lihat, yang kita kena tahu, kita kena yakin yang orang ini hanyalah sebab sahaja. Hakikat sebenarnya ia tetap datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab jua menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripadanya. Hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Perkara ni contoh dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bagi tahu apabila turun hujan, bila hujan ni mula turun menimpa orang ramai manusia, maka kata Nabi SAW, manusia ni terbahagi pada dua. Satu yang bersyukur dan satu lagi yang kufur. Maknanya bukan kufur, kufur nikmat. Satu yang bersyukur ni kata, Alhamdulillah, hujan, Allah telah berikan hujan, turunkan hujan pada kita. Tapi yang kufur ni apa dia? Dia duduk sibuk kata, oh ni sebab tadi itulah nampak dah awan datang gelap. Itulah yang turun hujan ni. Sebab dah lama memang gini musim dia. Memang angin tu akan bawa daripada laut tu datang sini. Ni memang. Maknanya dia terhenti hanya setakat awan gemawan itu sahaja. Dia hanya terhenti setakat tiupan angin itu sahaja. Dia tak sampaikan apa yang dia tengok itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW ni manusia pada masa itu akan terbahagi kepada dua. Jadi kita ni nak termasuk dalam orang yang bersyukur, yang tahu bahawasanya, yang yakin, yang sedar bahawasanya di sebalik makhluk-makhluk yang memberikan satu-satu nikmat kepada kita itu, hakikat sebenarnya ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, oleh kerana kita sedar tentang perkara itu, barulah lahir rasa syukur kita pada Allah. Contoh ginilah. Satu hari kita duduk kat rumah, tiba-tiba mai satu postman ataupun kurier kan. Runner kurier tu datang. Assalamualaikum, ni tuan, ni nama ni ke? Okey, ni tu ada satu parcel ni. Kena sign kat sini, kita pun sign. Buka parcel, tengok tu dia RM10,000. Apa nak jadi tuan-tuan? Agak-agak lah. Kalau kita dapat RM10,000 sungguh lah. Dalam duk PKP ni tiba-tiba dapat RM10,000. Katalah yang hantar tu kerajaan ke, mak kita kat kampung ke, siapa-siapa lah, company ke hantar. RM10,000. Kan? Apa jadi tuan-tuan? Kita tentulah rasa Alhamdulillah dapat rezeki. Apa sikap kita, bila kita faham, kita akan ucap terima kasih kepada postman tadi. Tetapi kita tahu yang bagi tu bukannya postman. Tak ada orang lah akan peluk, cium tangan postman tu, peluk, terima kasih lah tuan bagi RM10,000 kat saya. Postman tu tak, bukan saya bagi kan, saya tukang bawa je, saya postman. Tapi yang hantar tu ni lah ni, yang mengirimkan yang ni. Jadi macam tu juga kita sikap kita kena faham bila yang datang daripada satu-satu nikmat, yang kita kena nampak pengirim sebenar dia. Yang kita nak telefon terima kasih, kita nak jawab terima kasih dan sebagainya, itu bukan kepada postman. Postman tu setakat terima kasih je lah. Tapi bukanlah terima kasih kerana dia bagi RM10,000. Terima kasih kerana tukang bawa. Tetapi yang hakikat sebenar, yang RM10,000 yang betul-betul kita rasa bersyukur sungguh-sungguh. Tu dia. Syukur sungguh. Dapat RM10,000. Sebab apa? Yang bagi tu bukan postman. Yang kita nak terima kasih sungguh-sungguh ni ialah pengirim tadi. Jadi tuan-tuan puan-puan, saudara-saudara Allah Subhanahu Taala, macam itulah hakikatnya kita dengan nikmat-nikmat yang kita terima. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau pada hati engkau pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Jadi gitu. Kesedaran ini, ilmu ini, tahunya kita tentang hakikat inilah yang akan melahirkan syukur. Sebab bila kita tahu macam tu, barulah kita timbul rasa terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemberi Al-Mun'im yang sebenar. Al-Mun'im, Allah Ta'ala ini dia sifat dia Al-Mun'im, dia sifat dia memberikan nikmat, pengurnia nikmat kan. Jadi kalau kita ada ilmu ini, maknanya kita tahu tentang hakikat ini, maka inilah yang dikatakan ilmu yang akan membawa kepada timbulnya rasa syukur. Berfirman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surah An-Nahl ayat 53. Allah Ta'ala kata, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita baca terjemahan yang pengarang kita bagi. Dia kata,
Artinya, dan barang yang ada pada kamu daripada segala nikmat, maka ia datang daripada Allah Ta'ala. Allah sendiri kata macam tu. Apa saja nikmat yang datang kepada kamu, yang sampai kepada kamu, yang kamu terima, maka hakikat sebenarnya faminallah, maka ia daripada Allah. Artinya, semua nikmat itu pemberian daripada Allah Ta'ala bagi kamu. Ini yang berkait dengan elemen yang pertama yang membentuk syukur itu, iaitu ilmu, ataupun kita benar-benar tahu, sedar tentang hakikat ini, yang bahawasanya pemberi nikmat yang sebenar, walau apa saja bentuk nikmat, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pengarang lagi, dan adapun kelakuan. Kelakuan tadi kita faham apa? Sikap. Kalau bahasa moden dia sikap. Dan adapun kelakuan sikap itu, maka engkau suka cita dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta engkau membesarkan dia dan menghinakan akan diri engkau. Jadi sikap ni mudah aja. Bila kita dah sedar, yakin sungguh dengan fakta, hakikat yang pemberi nikmat yang sebenar hanya Allah, maka di sini sikap yang patut lahir ialah rasa sukacita kita dengan Allah yang Al-Mun'im, yang memberikan nikmat. Allah yang memberikan nikmat. Jadi kita kena rasa sukacita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat tu. Ini sikap kita yang perlu wujud bila kita tahu perkara yang sebenar. Bila contoh macam tadilah, kalau postman tu bagi kita 10,000, kita terima kasihlah usaha dia bagi. Tetapi rasa terima kasih yang sebenar kita ialah kepada orang yang kirimkan 10,000. Sikap rasa berterima kasih itu wujud kepada yang pemberi nikmat tadi. Maka di sini sikap yang perlu wujud yang membentuk sifat syukur ialah sukacita kita dengan Tuhan yang memberi nikmat. Itu satu, rasa suka. Rasa very lucky lah to have that, kan? Kita rasa very pleased to get that nikmat, dan membesar akan dia. Oleh itu kita kena sebut-sebut nikmat ini, kita kena agungkan Allah, kita kena besarkan Allah Ta'ala, kita cerita ini Alhamdulillah, kita kena cakap, kita kena sebut Allah Ta'ala lah sebenarnya yang bagi. Kita kena membesarkan dia, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kata, bagus, tahniah lah, anak hang dapat periksa bagus, Alhamdulillah, ini Allah Ta'ala semua bagi. Dan menghinakan diri engkau, dan kita nafikan diri kita, tak ada apa, rezeki Allah bagi, tak ada apa. Jadi kita sentiasa menafikan apa-apa, dan kita hanya menetapkan Allah sahajalah yang sebenar pemberi nikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan adapun pekerjaan, yakni amal kita itu, perbuatan kita, maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah Ta'ala, tiada pada yang dilarangnya. Jadi bila kita tahu nikmat ni daripada Allah, kita pun rasa syukur sangat, sukacita sangat, happy sangat, dan kita pun menyatakan kepada orang lain, pada diri kita pun, memang ini daripada Allah, Allah saja yang hebat, Allah Ta'ala lah yang sebenar beri nikmat. Maka yang seterusnya, elemen yang patut menyusul sehingga lahir dan terbitnya syukur itu ialah kita kena gunakan nikmat itu kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Kan? Barulah pemberi nikmat tadi akan rasa suka dengan kita, sebab dia bagi contoh, dan kita jauhi tiada pada yang dilarangnya. Buat apa yang dia suruh, gunakan nikmat tadi kepada apa yang dia suruh, dan jauhi apa yang dia larang. Seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Quran dan kitab hadis dan kitab ilmu yang memberi manfaat. Itu contoh dia. Mata ni nikmat tak?
nikmat Allah Subhanahu taala. Dapat melihat pun nikmat Allah Subhanahu taala. Ada orang ada mata tapi tak dapat melihat, buta. Kalau buta ni, kalau kita tengok Persatuan Orang Buta Malaysia ni, saya pernah dengan dia orang bagi minta ceramah dan sebagainya. Dia orang bagi tahu sebenarnya buta ni pun dia ada kategori dia. Dia ada kategori, ada yang 100%, ada yang ni, maknanya dia ada tahap. Ada yang buta 30%, ada yang buta 70%. Tapi dia dah masuk dalam kategori boleh pakai kad OKU. OKU orang buta. Tu ada. Ada macam tu. Jadi maksudnya kita kena sedar bahawasanya mata tadi nikmat daripada Allah. Dapat melihat tu double punya nikmat. Ada orang ada mata tapi Allah bagi kabur, kena pakai spek. Ada yang kena buat laser kan, macam-macam. Ada yang buta. Maksudnya ada mata pun tak tentu melihat. Jadi bila kita ni dapat melihat, Allah Ta'ala nak kita sebenarnya gunakan mata kita itu untuk melihat perkara yang dia suka. Apa dia? Melihat, contohnya ialah melihat akan Quran. Quran. Melihat Quran itu adalah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat suka sebenarnya. Tengok Quran ni, mushaf ni, kalau kita buka Quran, kita tengok, bukan buka, kita tengok Quran tu pun sendiri, ada pahala dia. Di antara 3 perkara yang dengan hanya melihat dapat pahala. Pertama, melihat mushaf Quran. Yang kedua, tengok Kaabah. Yang ketiga, tengok ibu bapa. Yang keempat, tengok laut. Kan, dalam satu hadis tu. Jadi kalau kita tengok Quran ni, kita tak payah sahaja aku tengok Quran kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Kita tak payah nak niat pun. Begitu juga tengok Kaabah ni, sahaja aku tengok Kaabah. Tak payah. Tengok mak ayah kita pun tak perlu kita niat. Tak perlu kita niat. Tetapi sudah dikira sebagai amal yang soleh. Sebab ini perkara yang Allah Ta'ala suka kita gunakan. Yang kita gunakan mata kita untuk tengok. Itu yang pertama. Yang kedua, dan kitab hadis. Kita kena selalu baca kitab hadis Nabi SAW. Kitab hadis ni adalah wakil Nabi SAW. Direkodkan catatan-catatan yang diwariskan kepada kita daripada kata-kata Rasulullah SAW. Jadi seolah-olahnya dia ni mewakili Nabi SAW. Bila kita baca kitab hadis, kita dengar hadis Nabi SAW, kita kena yakin, kita kena rasa seolah-olah Nabi sedang bercakap dengan kita. Macam Quran, seolah-olah Quran itu Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Kan? Kena macam tu. Jadi, seperti melihat Quran dan kitab hadis. Apa lagi contoh dia bagi? Dan kitab ilmu yang memberi manfaat. Jadi, ilmu yang memberi manfaat ni banyaklah. Contohlah. Matematik. Matematik ni, kita buka buku matematik, kitab matematik ni, kitab matematik kan, buku matematik ni, ada pahala ke tak ada pahala? Tuan-tuan, ada pahala ke tak ada pahala? Ada pahala sebab dia ilmu yang bermanfaat. Sebab dengan matematik ni, barulah kita boleh banyak menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Contoh, kita nak tahu waktu solat, nak kira tu, ilmu falak tu, nak kira tu, tuan-tuan, kena asas matematik yang kuat. Begitu juga kalau kita nak faraid. Nak kira, nak pecah. Hak ni dapat berapa, hak ni dapat berapa, hak tu dapat berapa. Cara nak kira ni, cara nak mengira itu, maka ia adalah memerlukan ilmu kemahiran mengira, menghitung. Matematik lah. Apa sahaja yang memberi manfaat, kata pengarang kita, ilmu yang memberi manfaat, maka itulah antara contoh yang Allah Ta'ala nak kita gunakan nikmat mata, nikmat dapat melihat tadi. Nikmat yang dapat melihat tadi. Kan? Nikmat yang dapat melihat. Jadi ini kita kena faham sungguh-sungguh. Inilah ini yang kita kata kelakuan tadi, yang kita kata pekerjaan, maksudnya amalan kita.
amalan kita, perbuatan kita tadi. Kita dapat mata, kita tahu mata ni Allah Ta'ala yang bagi, dapat melihat, ini adalah nikmat daripada Allah, maka kita rasa bersyukur, kita rasa nasib baik sangat Allah Ta'ala bagi ni, dan kita gunakanlah, sebab itu kita gunakan mata tadi untuk lihat perkara yang Allah Ta'ala suka. Contoh yang dia bagi kat sini, Quran, kitab hadis, kitab ilmu. Dan jangan engkau pakai akan dia pada melihat yang haram. Sebaliknya juga, kalau tadi kita tengok benda yang dia suka, yang Allah Ta'ala suka kita tengok, yang seterusnya, satu lagi sisi ialah jangan engkau pakai pada melihat perkara yang haram. Seperti perempuan ajnabiyah, maknanya wanita, ini bagi orang lelaki. Maksudnya dia, janganlah kita duduk tengok wanita yang bukan muhrim kita. Artinya perempuan yang bukan muhrim engkau, ajnabiyah. Dan bukan isteri engkau. Isteri kita tu nak kirakan ajnabi, tapi oleh kerana dia dah akad nikah dengan kita, dah ada ijab qabulnya, maka dia walaupun ajnabi tapi ia dihalalkan untuk kita tengok. Dihalalkan apa yang haram kepada ajnabi, kita dapat dihalalkan untuk kita. Dan bukan sahaya engkau. Sahaya ni maksudnya hamba perempuan. Pada zaman yang ada hamba perempuan, sebab hamba perempuan ni tak ada masalah, dia tak payah nak pakai tudung depan kita. Bahkan kalau pada masa tu hukum hamba sahaya ini, tuan si hamba sahaya ni boleh bersama dengan hamba perempuan. Jadi di sini kena jaga mata ni daripada melihat perempuan yang muhrim, yang bukan muhrim kita. Dan bukan juga isteri, dan bukan juga hamba perempuan kita. Dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini engkau, dan pada menuntut ilmu dan menunaikan haji, tiada pada maksiat, seperti judi dan loteri dan ekornya dan minum arak. Ni contoh-contoh dia bagi. Satu lagi nikmat kita, harta. Tak kisahlah banyak ke sikit, harta lah kan. Ada orang harta banyak, ada orang harta kecil sedikit. Tetapi apa saja itu adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Maka kita kena gunakan harta kita ini ialah pada perkara yang Allah Ta'ala suka. Contoh yang Allah Ta'ala suka ialah apa dia? Nafkah anak bini. Nafkah anak bini engkau. Ni Allah Ta'ala suka. Nafkah anak bini engkau ni Allah Ta'ala suka. Dalam satu hadis Nabi SAW bagi tahu, maknanya perbelanjaan yang paling afdal, yang melebihi daripada bersedekah, berlebihi ialah bila kita membelanjakan, memberikan nafkah kepada isteri kita, kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita, maka itu adalah lebih satu perkara yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang mulia Subhanahu wa Ta'ala, harta ini satu nikmat, kita kena gunakan apa yang Allah Ta'ala suka. Jadi antara dia tadi ialah apa? Gunakan harta untuk nafkah yang wajib ini. Jadi nafkah ni sebenarnya ikut kemampuan suami lah. Bukanlah nafkah ni ikut yang kita hendak. Maknanya ikut kemampuan. Kalau suami ni dia boleh, kemampuan dia setakat beli beras hancur, lepas tu lauk setakat telur, maka itulah kewajipan dia. Sebab tak pernah pula Nabi SAW ajar suami ni paling kurang pun ayam kena 2 kali seminggu, daging mesti sekali seminggu. Tak pernah kan? Nabi SAW tak pernah ajar macam tu. Bahkan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, rumah kami ni maksud rumah dia dengan Nabi SAW ni, 3 bulan tak dapur tak berasap. 3 bulan dapur tak berasap. Tuan-tuan, 3 bulan dapur tak berasap ni. Kenapa dapur tak berasap? Takkan tak makan langsung? Makan. Sebab tu orang tanya, lepas tu macam mana kamu hidup? Maka katanya Sayyidatina Aisyah, kami hanya makan 2 benda hitam. Apa dia? Tamar dan juga air kosong. Jadi maksudnya di sini,
Kemampuan itu hanya setakat makan buah tamar. 3 bulan duk makan buah tamar je. Tak ada gandum, tak ada beras, tak ada apa. Berdosa tak? Tak berdosa lah. Sebab itu kemampuan suaminya, Rasulullah SAW hanya mampu pada masa itu untuk makan macam tu. Dan dia bagi makan. Maknanya bukanlah dia menzalimi sehingga lapar anak isteri dia. Tak. Jadi ini kita kena faham juga. Kehidupan kita ini ada yang limit dia, yang basic, yang perlu ditunaikan mengikut kemampuan. Dan pada menuntut ilmu, kita belanjakan harta kita untuk tuntut ilmu ini pun juga satu yang Allah Ta'ala suka. Habiskan harta untuk menuntut ilmu dan menunaikan haji. Banyak harta. Sekarang ni haji bawah, nak pergi haji 20,000. Silap-silap lepas pada ni naik lagi. Tahun ni memang tak ada haji lah. Kerajaan Saudi pun tak bagi pergi. Dihadkan lah maksudnya kan. Kita tak tahu tahun 2021 nanti wallah alam dan berapa belanja. Maka harta ini memang Allah Ta'ala sukalah kita gunakan harta ni untuk tujuan tu. Tiada pada maksiat. Jadi jangan kita gunakan harta pada maksiat. Apa contoh maksiat? Berjudi. Kan harta berjudi ni kan. Dan loteri. Tu satu pesen lah tu. Loteri dan ekornya. Sama ada loteri tu macam mana, dan juga tikam ekor dan sebagainya, nombor ekor kita panggil kan, magnum lah apa bagai. Dan minum arak ni maksudnya maksiat, dan nak minum arak kena bayar, maka ia menunjukkan harta. Kalau kita pergi jual beli tu betul lah halal, masalah jual beli pergi beli benda yang haram, dia jadi haram lah. Maka ini tak patut, dan itu menafikan syukur tadi. Jadi sekarang ni bila kita ada tiga-tiga perkara ini, barulah kita nama dia syukur. Kita ada 1,000. Syukur, alhamdulillah. Tak memadai lagi. Alhamdulillah, Allah bagilah dalam musim-musim PKP ni dapat 1,000. Alhamdulillah, syukur. Kita pun rasa suka. Tiba-tiba gunakan 1,000 pergi tikam ekor. Kita tak panggil syukur. Walaupun kita kata alhamdulillah, itu tidak termasuk syukur. Bahkan alhamdulillah yang dia ucapkan tu haram hukum dia. Alhamdulillah ni, kata alhamdulillah ni ada 4 hukum. 1 wajib, 1 sunat, 1 lagi makruh dan juga haram. Dia tak sama hukum tu. Bukan semua benda boleh kata alhamdulillah. Ada benda yang wajib sebut alhamdulillah. Contoh yang paling mudah, baca alhamdulillah dalam khutbah Jumaat. Itu rukun khutbah, kena sebut alhamdulillah. Pada masa tu alhamdulillah itu jatuh hukum wajib. Yang kedua, bila kita nak memulakan doa, itu contoh. Memulakan doa tu alhamdulillah, kita mulakan doa. Maka alhamdulillah itu adalah sunat hukum dia. Ataupun lepas makan, alhamdulillah, itu sunat hukum dia. Kalau tak kata, tak sebut pun tak ada lah, masuk neraka dengan sebab tu. Yang makruh apa dia? Bila kita ucap alhamdulillah di tempat yang tak sesuai, duduk dalam tandas kita ucap alhamdulillah, kan? Lega, alhamdulillah. Dalam tandas mana boleh, kan? Itu makruh. Setengah ulama kata haram pun. Ataupun di tempat yang jijik, kata tempat buang sampah, tak elok sebut alhamdulillah, tempat-tempat yang hina macam tu. Okey. Yang keempat tadi ialah haram. Apa dia haram? Bila kita mengucapkan alhamdulillah dengan menghubungkan pada perkara maksiat, kan? So, kumpulan perompak ni rancang semua dapat rompak band, selesai semua, dia pun jumpa balik, alhamdulillah kita berjaya. Tak boleh. Rompak tu satu dah berdosa, kata alhamdulillah tu dosa asing, dosa yang lain pula tu, kira satu lain pula catatan dosa dia. Sebab pada masa itu haram menyebut alhamdulillah. Jadi dia ada hukum dia juga. Bukan semua sama ya alhamdulillah, semua boleh alhamdulillah. Kadang-kadang saya tengok sekarang ni, Allah penin, kan? Kita tengok orang ni punya tak faham agama dah sekarang ni. Buat satu benda yang Allah Ta'ala tak suka, tapi boleh kata alhamdulillah, kan? Lelaki perempuan bukan muhrim, duk keluar dating sama-sama, kan? Alhamdulillah, siap bos dalam Facebook pula tu, alhamdulillah dapat jumpa hari ni, la ilaha illallah. Pergi jumpa berdating yang bukan muhrim pula, pegang tangan pula lagi,
tu dah haram dah. Lepas tu pergi kata Alhamdulillah pula. 2 kali haram kat situ. Kalau banyak-banyak kali haram, dia jadi haram jadah. Tu kan. Kalau dah banyak haram dah, curi. Berjaya curi. Alhamdulillah, berjaya kita curi hari ni. 2 kali haram tu, haram jadah dah. Dia panggil. Dah lah kau buat satu benda Allah Ta'ala tak suka, hang kata pula Alhamdulillah. Hubungkan benda tu, nak sandar benda tu pula pada Allah Ta'ala. Tu lagi besar dosa dia. Jadi tu dia contoh. Minum arak, bismillah. Minum arak tak boleh, haram. Bismillah pun macam tu juga, ada hukum dia. Bukan semua boleh baca bismillah. Bismillah pun ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Kan? Baik. Jadi di sinilah kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, pengarang telah menunjuk kepada kita tentang syukur ini, tentang 3 perkara elemen yang patut ada pada syukur. Jadi insya-Allah kita berhenti kat sinilah. Nanti pada kesempatan yang lain kita sambung, kita perhabiskan tentang ini pun nampaknya pengarang letakkan satu perenggan yang khusus, yang baru. Yang ni cerita lain pula. Ini kita dah habis dah yang bab perenggan. 2 perenggan hari ni yang kita baca ini ialah berkenaan dengan 3 elemen yang membolehkan terbentuknya syukur tadi. Barulah dikira syukur tadi. Maknanya dia tahu sungguh. Yang kedua, sikap dia. Yang ketiga, perbuatan dia itu menepati yang Allah Ta'ala kehendak. Maka itulah namanya syukur. Kalau tidak, dapat 1000, Alhamdulillah Allah bagi 1000. Rasa syukur sangat, Alhamdulillah. Cerita pula ke orang Allah bagi kesian, Allah Ta'ala pemurah sungguh. Lepas tu kita pergi buat berjudi. Maka tu tak betul. Tu tak syukur. Tu bukan syukur. Sebab bila tak kena dengan ilmu, tak kena dengan sikap, tak kena dengan perbuatan, maka itu bukan syukur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita faham perkara ni dan kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa min Allah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu adalah kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara sekalian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba ma yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.